Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel. Gempak sahabat-sahabat semua. Apabila dikatakan bakau resis sehingga mengguris ya masyarakat India di negara kita. Benarkah? Apakah yang berlaku sebenarnya? Jadi menarik untuk kita dengar ya apa yang didedahkan oleh YB Jelutung ini, dan juga mendapat tentangan dakwaan kononnya apa yang dikatakan oleh Jelutung ini tidak berasas. Itu antara kenyataan daripada ahli-ahli parlimen yang cuba untuk mempertahankan bakau ini. Tetapi sahabat semua, tindakan daripada timbalan speaker ini memang satu yang di luar jangkaan, menolak dakwaan daripada Perikatan Nasional itu kerana tidak berasas. Jadi apa yang berlaku sebenarnya? Saya ingin membawakan anda untuk menonton apakah yang berlaku di dalam Dewan Rakyat sebentar tadi, sahabat-sahabat semua. Permintaan saya, kalau boleh, sebelum ini di bawah Jabatan Perdana Menteri, jumlah wang mitra telah diagihkan melalui ahli-ahli parlimen. Saya sokong daripada kita menyerahkannya kepada mana-mana NGO atau persatuan di mana kita tidak boleh menjamin bahawa wang itu akan mencapai matlamatnya. Saya mohon kalau boleh, walaupun di bawah Kementerian Perpaduan, pengagihan wang mitra dibuat melalui ahli-ahli parlimen. Semua ahli-ahli parlimen daripada kerajaan memperolehi wang itu untuk digunakan Sokong di kawasan Jelutung. sendiri. Semua ahli-ahli parlimen kerajaan, saya perbetulkan. Kerana saya ingin tambah, Timbalan Speaker, saya lihat bahawa Kementerian Perpaduan telah pun menjemput pihak-pihak daripada sebelah sana untuk menyertai satu sesi libat urus. Saya tidak bersetuju. Saya telah memberitahu kepada Timbalan Menteri Perpaduan, saya ingin dirakamkan dalam prosiding dalam Dewan Yang Mulia ini. Kita lihat bahawa saya sebagai ahli parlimen kerajaan tidak menyokong jemputan yang dikeluarkan kepada ahli-ahli parlimen pembangkang, terutamanya Paguh. Kerana saya lihat bahawa kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh beliau dahulu telah mengguris hati masyarakat India. Jadi saya tak setuju. Saya mohon peruntukan diberikan kepada semua ahli-ahli parlimen kerajaan sahaja untuk diagihkan. Perpaduan maknanya Jelutung. Kata kerajaan perpaduan. Datuk Speaker, boleh saya teruskan? Ya, isu yang menteri isu peraturan Okay, terima kasih. Speaker, peraturan 36.6. Ya. Saya nak sebut benda yang sama, sila benda. yang mana Saya sebut. 36.6 tadi Jelutung sebut Paguh mengguris kenyataan Paguh mengguris masyarakat India. Itu sangkaan jahat, Datuk Speaker. Minta dia tarik balik. Terima kasih. 36 diam. Okey, sebelum saya buat keputusan, yang lain duk Ustaz, bagi satu-satulah. Ya, yang Alustra dah bangkitkan tu. Bahagian mana yang berhormat menyatakan tadi bahawa Jelutung apa tadi? Ya, Jelutung sebut tadi Paguh sebelum ini dalam satu kenyataannya menyakitkan hati kaum India. Mengguris hati kaum India. Baik. Jadi pada saya itu sangkaan jahat terhadap Paguh. Terima kasih. Baik, sebelum saya buat nanti duduk Ustaz. Sabarlah. Ustaz, duduk. Okey, yang berhormat to your defense, yang berhormat Jelutung, ada apa-apa nak cakap? Ya, Muhammad. Yang lain yang masuk campur ya. Saya buat keputusan atas dua ni. Saya kekal dengan kenyataan bahawa Yang Berhormat Paguh telah pun mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang mengguris masyarakat India dengan kenyataan-kenyataan beliau. Tapi saya tidak mahu menyebut apakah yang dikatakan oleh beliau. Cuma itu bukan merupakan sangkaan jahat, Timbalan Speaker. Saya telah mengeluarkan satu kenyataan dalam perbahasan saya. Dan saya tidak mahu menyatakan apa yang dikatakan oleh beliau. Tetapi saya ingin mengatakan bahawa kenyataan beliau terdahulu telah mengguris masyarakat India. So it's a general statement. So kalau saya menuduh beliau, memang ia merupakan sangkaan jahat. So saya menggunakan perbahasan ini, bahasa yang digunakan oleh saya bukanlah bahasa yang kesat ataupun bahasa yang kurang sopan. Kalau kenyataan itu mengguris hati, bagaimana saya ingin menyatakan perkara itu? Bagaimana? Kalau itu adalah pendirian saya. Baik. Saya menggunakan bahasa Malaysia yang mudah dipahami oleh semua. Baik. Terima kasih, Tuan Speaker. Tidak ada apa-apa yang kurang sopan ataupun berniat jahat. Baik. Dia punya hakim buat keputusan. Dalam aspek apa yang telah dibangkitkan oleh Yang Berhormat Alustra, bawah 36.6, dan apa jawapan yang telah diberi oleh Yang Berhormat Jelutung,
perspektifnya saya kena pertimbangkan sama ada ia ada jatuh dalam 36.6. Bagi saya tidak, on a general tone. Ya, kalau spesifik sumpamanya Pago telah menyatakan orang India bodoh lah apa semua dan nampak jelas. Ini on a general tak ada kaitan. Baik, itu keputusan saya. Baik, selesai. Sat. Lani pendang pula. Dah jadi hakim pula aku. Boleh. Sekejap. Tuan Ketua, Ya. kalau begitu apa yang Jelutong maksudkan dan boleh, apakah kita juga boleh cakap ramai orang Melayu terguris hati apabila Jelutong cakap benda yang bukan-bukan? Bagi saya boleh. Boleh ya? Tak ada masalah. Saya Kalau katakan yang berhormat Larut yang Jelutong menyatakan spesifik macam mana not on general term, dan bagi saya that is not proper lah. ya, tetapi kita hari ini tak pernah pun nak mengaitkan Jelutong dengan ayat sebegitu rupa. Selalunya bila ditanya kita jawab spesifik, itu yang mengguriskan hati. Tapi kalau dia cakap gini, saya tak mau sebut, tapi dia mengguriskan hati. Saya nak beritahu, orang Melayu pun terguris hati dengan Jelutong yang pakai tadi. Baik. Terima kasih itu. Okey, ini satu pengajaran, you must be specific. Alright. Okey, teruskan Yang Pak Menteri. 36.6 tadi. Tak habis lagi. Apa benda sama ke atau isu sama? Tak isu ini lain sikit sebab kita, apa ni yang berhormat Datuk, saya minta peraturan 36 untuk kita clarify. Satu, saya rasa tak adil sebab ahli parlimen dalam parlimen ini 200 terus kepada spesifik. Spesifiknya kalau nak cerita general dah tak payahlah. Spesifiknya menuduh Pagus orang. Ahli parlimen sama taraf. Yang keduanya kaum India ini yang dikatakan terguris dan susah ini sebenarnya dipindahkan tanggungjawab ini kepada Pagus. Sebenarnya yang menyusahkan, yang menipu orang India adalah mitra. Yang Mat, duduk. Dia nak pindahkan tanggungjawab pada yang mereka buat kepada orang India kepada orang Melayu Paguh. Yang duduklah. Tak betul tu. Bagi saya benda ini adalah on the same level atas perkara yang sama. Duduk. Okey, kalau peraturan yang Muhammad saya mohon kebenaran untuk mencelah, bukan peraturan. Baik. Saya pun nak mencelah juga. Sebentar ya. Mencelah. Sebentar Muhammad. Saya akan continue. Yang berhormat timer. Tadi berapa minit baki? Tadi ada 6 minit setengah tadi. Okey, 6 minit timer. Yang berhormat Menteri, benar atau tidak muat untuk bertanya? Saya gulunglah Datuk punya betul. Saya jawab dia orang. Lepas Baik, saya teruskan gulungan. gulungan. Celah. You agree or not? Sila. Bagi satu juga. Menteri, this is your time. Ya. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya kenali Yang Berhormat Menteri sebagai seorang yang profesional, teknokrat yang saya hormati, tidak kira politik kepartian. Cuma saya berharap bahawa Yang Berhormat Menteri tidak dengar nasihat Yang Berhormat Jelutong. Ia seperti di kawasan pembangkang, tidak ada warga negara Malaysia berbangsa India. Seperti apabila di kawasan pembangkang, hanya kerana kita berbeza pendapat dengan ideologi dengan kerajaan, rakyat perlu terus dihukum. Saya dalam bab ini, saya ingat, saya sepatutnya hormat juga Jelutong. Saya ingat kata-katanya sebelum ini bila dia di pembangkang, kita perlu pastikan rakyat dijaga, keadilan, jangan kita hukum kerana pembangkang atau kerajaan. Cuma saya berharap itu tak apa, itu mungkin pandangan peribadi ahli parlimen. I know you as a technocrat, saya mohon kepada Yang Berhormat Menteri, I know you are a technocrat, seorang yang saya hormati, saya harap ketepikan nasihat tersebut dan perintahlah secara adil. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Datuk Pengerusi, saya tak tanya jawapan saja. Apa yang Menteri jawab tadi. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya yakin. Sebentar, sikit. Yang Berhormat Menteri, I would remind you, it's eating up your time. I know. Alright, okay. Izinkan saya terus menjawab. Terima kasih Yang Berhormat Kapar dan Jelutong. Kajian tiap tahun menyediakan RM100 juta peruntukan untuk mitra sejak 2019. Kajian komited untuk memastikan perbelanjaan tersebut memanfaatkan masyarakat India seperti pembangunan modal insan, pembangunan ekonomi masyarakat India. MOF berserta Kementerian Perpaduan sedia untuk memudahcarakan proses supaya agensi seperti mitra dapat memanfaatkan peruntukannya dan melaksanakan projek dengan segera. Yang Berhormat Putrajaya telah menyentuh butiran di dalam
P10, projek berimpak tinggi dan kesejahteraan rakyat. Untuk makluman, Pemerhatian Yang Berhormat Putrajaya Berhubungan Butiran 09200, projek berimpak tinggi dan kesejahteraan rakyat adalah ekoran kaedah pelaporan untuk buku anggaran pembelanjaan persekutuan. Berdasarkan kaedah pelaporan untuk belanja pembangunan, buku anggaran pembelanjaan hanya menunjukkan perbelanjaan dan peruntukan untuk projek baharu dan sambungan. Maklumat projek yang siap dan tidak disediakan peruntukan pada tahun belanjawan tidak lagi dilaporkan. Dengan itu, kos projek butiran 0922200 sebanyak 500 juta pada tahun 2023 merupakan projek one-off untuk tahun 2023 dan kos projek tersebut adalah serta perbelanjaan berkaitan tidak lagi dilaporkan dalam buku anggaran perbelanjaan 2024. Yang Berhormat, boleh saya rujuk jawapan tadi? Yang Berhormat Menteri Kewangan kedua, tadi Yang Berhormat dalam mukadimah menyebut tentang subsidi. Satu perkara yang sangat relevan ialah dalam perbahasan sebelumnya dan kali ini kita bahas tentang bajet tambahan. Subsidi. Semalam kita dapat satu jawapan kerajaan telah menamatkan subsidi gula mulai 26 Oktober 2013. Ini oleh KPDN. Dan kita sedar bahawa dalam laporan The Age pun dah disebutkan MSM terima 24 juta satu bulan pada November dan Disember. Daripada rugi jadi untung. Dan pada waktu yang sama, kita kenakan sugary tax atas minuman yang manis. Maka saya nak tanya, adakah kita akan teruskan subsidi gula seperti yang telah dilakukan? Dan kenapa pula KPDN kata tak ada lagi subsidi? Ini yang saya minta supaya ada satu hala tuju. Ada atau tidak? Kalau minuman bergula tu sampai 40% naik sampai 50% satu liter, adakah kita buat satu dasar yang kiri kanan mungkin tidak serasi? Apa pandangan dan pendirian dan hala tuju kementerian supaya subsidi gula ini kita dapat consultation dengan sama-sama dengan Kementerian Kesihatan dan yang lain, kerana akhirnya akan merugikan kita dari segi perubatan. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri, kalau boleh izinkan saya jawab kerana saya tinggal 1 minit, 19 minit. Berkaitan subsidi juga. Nanti saya jawab juga antara saya. Terima kasih. Yang Berhormat Air Hitam, langkah untuk menyediakan insentif kewangan kepada pengelola gula adalah langkah sementara untuk memastikan kelangsungan bekalan dan harga kekal untuk pengguna. Ini mengambil kira kenaikan harga global yang melibatkan kerugian kepada pengeluar tempatan. Saya sambung dengan isu-isu subsidi. Untuk soalan yang dikenakan oleh Yang Berhormat Pendang, kerajaan telah mewarisi tahap hutang dan liability yang tinggi. Ia telah mencecah RM1.5 trilion melebihi 80% kepada KDNK jika dimasukkan liability. Selain itu, asas cukai negara pada tahun 2022 adalah 11.7% kepada KDNK, iaitu antara yang terendah di rantau. Dengan itu, dalam mengurus fiskal dengan bertanggungjawab, kerajaan perlu meluaskan asas cukai serta mengoptimalkan pembelanjaan, terutamanya mengurangkan ketirisan. Antara ketirisan perbelanjaan adalah subsidi pukal, di mana ianya lebih memanfaatkan golongan yang tidak memerlukan. Pendekatan kerajaan adalah untuk menyasar subsidi supaya mengurangkan ketirisan, tetapi pada masa yang sama mengurangkan impak kepada golongan rentan. Contoh, subsidi elektrik pada tahun 2022 diberikan subsidi secara pukal. Hampir separuh subsidi elektrik memanfaatkan 10% pengguna komersial dan domestik terbesar. Dengan itu, pada tahun 2023, kerajaan menyasar semula subsidi dengan mengurangkan subsidi bagi penggunaan komersial dan domestik yang terbesar dengan mencapai penjimatan lebih 4 bilion, tetapi dengan tarif mengekal kepada 85% pengguna. Kerajaan akan terus mengambil pendekatan menyasar subsidi pada masa depan untuk terus mengurangkan ketirisan perbelanjaan subsidi dan membantu rakyat yang memerlukan.
Datuk Yang Pertua, izin saya beberapa minit lagi untuk habis soalan semua yang ditanya tadi. Yang Berhormat, alright. Saya berikan 3 minit, tapi jika tidak boleh habis cara bertulis, boleh. Baik. 3 minit. Okey. Yang Berhormat Pendang menyebut soal percukaian, walaupun ia tidak berkaitan dengan IRU tambahan, kerajaan tetap meneliti dengan berhati-hati dengan memastikan rakyat tidak terbeban dan pada masa yang sama ruang fiskal kekal mampan. Pendekatan yang diambil oleh Kerajaan Madani dalam menimbangkan soal percukaian negara adalah bersifat progresif, termasuk menambahbaikkan dibuat dalam cukai perkhidmatan. Kadar cukai perkhidmatan daripada 6% ke 8% yang berkuasa pada 1 Mac lebih menumpukan kepada aktiviti berkaitan perkhidmatan kemahuan discretionary dengan izin dan aktiviti antara perniagaan yang tidak melibatkan rakyat secara langsung. Pada masa sama, kerajaan juga memberi pelbagai pengecualian bagi sektor logistik seperti B2B. Seperti mana yang pernah dijelaskan oleh Yang Amat Berhormat Tambun dalam Dewan Yang Mulia ini, dalam melaksanakan pembaharuan fiskal, kerajaan mengambil pendekatan yang progresif dalam konteks subsidi bersasar dan percukaian. Kerajaan belum bercadang untuk melaksanakan GST kerana ia bersifat cukai penggunaan yang berasas luas. Dengan itu, bukanlah masa untuk sesuai untuk memperkenalkan semula memandangkan ada antara rakyat terutamanya yang berpendapatan rendah mengalami cabaran kos sara hidup. Kerajaan akan terus mengutamakan untuk menambah baik sistem cukai yang sedia ada. Soalan Yang Berhormat Kota Belud, isu 112(c) telah pun dibawa kepada mahkamah dan tidak dapat dibincangkan di sini sekarang. Mengambil kira implikasi perundangan, namun demikian kerajaan komited untuk menambah baik pemberian khas. Yang Berhormat Kota Belud, dengan pembangkitkan berkaitan perincian peruntukan di bawah maksud bekalan B11, Perkhidmatan Am Pembelajaran yang berjumlah RM14.5 bilion adalah untuk membiayai pembelanjaan tambahan bagi tahun 2023, antaranya subsidi produk petroleum berjumlah 9 bilion, subsidi elektrik sebanyak 3.2 bilion dan bayaran khas kewangan RM1.4 bilion. Yang Berhormat Menteri Kota Belud, bukankah perkara 112 itu kan mereka sudah tarik balik daripada proses mahkamah, jadi kenapa masih menggunakan jawapan yang sama diberikan ya? Terima kasih Yang Berhormat. Ya, saya ambil maklum dan seperti yang ditanyakan tadi, ya, diminta perincian untuk Sabah. Tapi kalau kita kira dari segi subsidi yang kita berikan, dia diberikan secara menyeluruh di antara seluruh Malaysia. Kalau nak Kota Belud, kita boleh berbincang di luar Dewan. Saya boleh bagi penerangan yang lebih. Terima kasih. Datuk Yang Pertua, sekali lagi saya menerangkan ucapan penghargaan kepada semua ahli yang berhormat yang mengambil bahagian dalam perbahasan peringkat jawatan kuasa bagi Kementerian Kewangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih. Baik, sahabat-sahabat semua, itu dia jawapan daripada Menteri Kewangan 2. Tapi dalam masa yang sama, kita boleh lihat pergolakan perlawanan bahasa ya antara Jelutong dan juga ya beberapa ahli parlimen, termasuk juga ahli parlimen Muar, sahabat-sahabat semua yang masih mempertikaikan kawasan kononnya beliau sudah jadi pembangkang, kawasannya tidak dapat bantuan, tidak dapat peruntukan. Itu adalah satu perkara yang mengelirukan ya, melalui jawapan yang sudah dijawabkan dalam Dewan Rakyat ini. Kalau saya tidak silap, setakat ini kawasan Parlimen Muar ini sudah mendapat peruntukan pembangunan ya sebanyak 3 juta lebih, sahabat-sahabat semua. Jadi dia kalau katakan dia tidak mendapat, itu adalah satu perkara yang mengelirukan ya. Dan kalau dia katakan bahwa peruntukan untuk ahli parlimen, ya benar, itu belum diberikan. Sebab kita tahu di mana pendirian beliau, seperti bermuka dua, sekejap sokong kerajaan, hari ini memang sudah habis-habisan menyerang kerajaan, ya, terutamanya Perdana Menteri kita, sahabat-sahabat semua. Jadi kalau tidak dapat tuh patut jugalah
untuk peruntukan sebagai ahli parlimen kan. Sebab sebelum ini pun peruntukan ahli parlimen ini pun memang ditiadakan ya sejak kerajaan-kerajaan sebelum ini lagi sahabat-sahabat semua. Jadi sampai sini saja, terima kasih kerana bersama dan mendengar apa yang berlaku di Dewan Rakyat sebentar tadi. Sekiranya Anda mau berikan sebarang komen, Anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tak apapun kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tubuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nampak Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.